Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' tazkir wa tazakkir wal ifadah wal istifadah wa hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda bil khair ibtigha wajhillah wa thawabihi wa qurbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kesyukuran Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kehidupan pada hari ini dan diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita isi sebagai seorang Muslim waktu maghrib isyak ini dengan solat berjemaah, dan kita teruskan dengan kuliah kita memahami mengenai susunan Imam Bukhari dalam hadisnya Sahih Bukhari, dan kita sampai pada bab solat muka surat 116 bab ke-26 ya. Wa qala musannif wa nafa'a bi ulumihi fi darain amin. Membuang dahak dengan tangan dari dalam masjid. Babu haqqil buzaqi bil yadi minal masjid. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah فشق ذاك عليه حتى روي بوجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلة فلا يبزقن أحدكم قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat onggokan dahak tepat ke arah kiblat. Kita kata dahak ni kahak lah disebut, ataupun ludah. Nabi SAW tidak menyukai hal tersebut dengan perasaan jijik melihat dengan wajahnya yang mulia. Dia kata Nabi SAW nak solat dekat masjidnya, tiba-tiba kat depan kiblat nampak satu kahak depan. Dan Nabi dikatakan melihat dengan wajah yang marah. Macam mana ditahu wajah Nabi marah? Sebab ulama sebut, sahabat sebut, bila Nabi marah muka merah muka. Bila Nabi merah mukanya, itu menandakan dia marah. Jadi dia kata bila Rasulullah dilihat wajah Nabi merah muka Nabi, menunjukkan memang dia marah melihat benda tersebut. Faqawa fahakahu, maka dia bangun dan dia membuang. Fahakahu ni mengorek dengan tangannya. Dengan tangannya ni bukanlah dengan tangan dia sendiri, kata ulama. Dengan tangannya maksudnya dengan menggunakan benda, tapi dengan tangannya sedang bahasanya dia sendiri buat. Dia ambil kayu, dia sendiri korek, buang bahagian yang kena kahak tersebut. Faqala inna ahadukum idza qama fi salatihi, maka Rasulullah bersabda, dia kata jika salah seorang daripada kamu bangun untuk menunaikan solat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia tengah munajat dengan Tuhannya. Wa inna rabbahu bainahu wa baina qiblah, sesungguhnya Tuhan kamu berada di antara kamu dan kiblat. Ini bukan nak cerita tentang arah, tetapi nak cerita tentang hakikat solat, kata ulama. Kita bila semayang, akhir niat kita semayang tu mesti ada Allah depan.
Jadi seperti disebut antara kamu dan kiblat itu ada Tuhan di tengah-tengah. Bukan Tuhan yang ada arah tengah-tengah, tak. Tapi nak mengatakan bahawa arah tuju kita solat tu semuanya pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan ada yang tersembunyi disebut. Ada perkataan tersembunyi di antara dua perkataan tersebut. Kamu dan Tuhan kamu, kamu dan kiblat itu ada Tuhan di tengah-tengah kamu. Maksudnya ada keagungan Tuhan di tengah-tengah kamu. Ada ulama tafsir hadis itu begitu. Maksudnya kita bila sembahyang mesti ada rasa keagungan Tuhan kat dalam tengah-tengah. Ada ulama lain menafsirkan ada pahala antara kita dengan kiblat ni. Kita sembahyang tu ada pahala di dalamnya, dalam antara kita dengan kiblat. Maksud begitu. Maka dia kata maka jangan kamu meludah qiblat kiblat, jangan kamu meludah ke arah kiblat kamu. Bila disebut jangan meludah ini sebab itu ulama letak hukum dia haram. Dulu Arab dia memang kebiasaan meludah. Sebenarnya rata-rata dunia pun meludah biasa. Kan? Kalau kita tengok tanah Melayu dulu pun ketika mereka suka dengan makan sirih, banyak yang meludah. Tapi amalan tu makin hilang. Kalau di India, kalau di China, masa Olimpik dulu pun disebut siap denda siapa yang meludah. Sebab terlampau ramai yang meludah di sana. Sebab orang Cina lagi lah, dia ada kepercayaan di negara dia meludah itu elok untuk kesihatan. Jadi dia bila baca statement tu memang pelik. Lepas tu sebab dia keluarkan arahan siapa meludah kena denda RM25 lebih kurang yuan dia. Mudah kosong. Mudah kosong di negara Cina masa Olimpik dulu. Sebab masa kebanyakan dah jadi adat. Itu juga bukan wakah kan. Bukan meludah biasa. Tapi dia orang memang suka meludah merata-rata. Bila saya baca-baca dia kata sebab orang Cina percaya dia untuk kesihatan. Jadi orang dia jadi satu adat. Jadi begitu juga India. Sahabat saya di India kata di India ni sebab makan sirih tu dia memang biasa meludah. Tapi yang pelik dia tu Ustaz, semua tempat kita tengok ludah merata-rata kecuali dalam satu tempat, iaitu panggung wayang. Dia orang cukup menjaga kebersihan panggung wayang. Tak tahulah India punya style macam mana. Tapi dia panggung wayang, dia tak ada kotoran kat situ. Di India punya tempat lain merata ludah. Jadi nak cerita ludah ni bukannya bangsa Arab, semua bangsa ada. Tapi bila dah kena didik, Islam didik jangan meludah merata-rata. Kalau Rasulullah kata jangan kamu meludah ke depan. Maksud ludah ke depan ni haram hukum dia. Maksud dalam semayang, walaupun tengah semayang tu tengah padang pasir, ke depan tetap dikatakan haram. Walakin ala yasarihi atau tahta qadami. Tetapi kalau kamu nak meludah, maka ludahlah ke sebelah kiri, atau sebelah kiri kamu ataupun sebelah bawah tapak kaki kamu. Ini tempat Arab dulu kita faham dia punya surau atau masjid daripada tanah. Sebab ada hadis lain disebut Rasulullah bila bangun daripada sujudnya kelihatan tumpukan tanah dekat dahi dan juga hidung Nabi SAW. Jadi maksudnya memang tanah sungguh lah. Jadi bila Rasulullah kata meludah tu, kata ludah di bahagian bawah sebab tanah di kawasan bawah tu. Sekarang tak ada lah sebab kalau kita dah kapet ni dah tentu kotor. Rasulullah tu solat ada lapik tak? Tak ada. Kecuali itu tak. Kecuali ada keadaan yang Nabi letak lapik. Ada hadis lain disebut Rasulullah letak lapik. Tapi bukannya satu kewajipan adat biasa tak. Ada keadaan tertentu Rasulullah tak tempat lapik. Sama dengan jemaah pun jemaah pun sama. Lantai. Dia hanya di atas tanah. Itu keadaan surat Masjid Nabi SAW. Jadi kata satu ulama kata ini antara dalil yang nak menolak tentang ada yang mengatakan Allah itu ada arah. Orang kata ini satu dalil mengatakan bila orang sebut Allah itu ada ke arash, kita kata ada hadis lain sebut Allah tu ada antara kiblat. Jadi kita ahli sunnah wal jemaah tak boleh pegang hadis tu betul-betul.
Oh, kalau dia kata Allah tu ada antara kita dan kiblat, maksudnya mesti tengah-tengah. Dia tu tak terima. Sebab kita menolak juga bila disebut Allah tu ada ke aras, dia duduk ke aras, kita tolak benda yang sama. Ulama kata atas dasar yang sama. Kita tak pegang pada zahir ayat, mesti dibahaskan, mesti kita pada perbahasan ulama. Jadi ada pula macam Mu'tazilah. Mu'tazilah pegang, dia kata Allah tu ada di mana-mana berdasarkan hadis ni. Maksudnya kat setiap arah Allah ada. Jadi ulama tolak juga. Sebab Allah Rasul kata boleh meludah ke kiri dan tapak ke bawah kaki. Kalau setiap arah tu maksud Allah tak ada kat tapak kaki lah. Begitu. Kita di Sunnah wal Jamaah pegang zahirnya adalah tentang kuasa ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, thumma akhadha tarafa ridaihi, maka dia ambil ridanya. Mana ridak, panggil ridak ataupun kita panggil syal. Orang sekarang panggil syal. Syal ni bahasa India. Kalau syal ini panggil syal India. Tapi bahasa Arab ni panggil ridak. Antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ambil dia punya ridak ni dan dia ludah dekat kainnya. Summa ba'du ala ba'lin, maksud kemudian dia gosok. Dia ludah situ kemudian dia gosok. Lebih baik buat begini kita Nabi. Aw yaf'alu hakadha, atau buat macam ni. Maksud begitu. Kalau dah tak ada tempat, maksudnya kalau bawah ni kapet, kita rasa terlampau sangat terdesak. Contoh macam mana? Contoh kita kata ada makanan kita simpan, nak pegang pun dalam mulut pun tak selesa, nak ludah pun tak dapat. Kita ambil lidah, ludah di lidah dan kita gosokkan untuk hilangkan kotoran. Begitu. Itu ulama kata itu akhir, option terakhir lah. Bukanlah asal boleh nak meludah tak. Okey. Sebab itu dia sebut dalam syarah, dia sebut tentang satu hadis daripada Sahih Ibn Khuzaimah. Dia kata man tafallatu jahu qiblah ja'a yaumil qiyamah tab'adu baina ainai. Siapa yang meludah ke arah kiblat waktu solatnya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan ludah tu menempel di mata. Maksud itu antara larangan untuk kita meludah ke depan, meludah ke arah kiblat. Dalam solat lah, dalam solat. Okey, bab kedua, bab la yaqsud al-yamini fi solat. Jangan, tidak dibolehkan meludah ke arah kanan sedang mengerjakan solat. Hadis pertama Imam Bukhari susun taklih kita ludah ke arah kiblat. Yang kedua dia susun adalah taklih juga meludah sebelah kanan. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa radhiyallahu anhuma haditsu nukhamah. Wa fi ziyadah wala an yaminihi. Hadis yang sama tentang bab meludah, cuma ditambah bukan depan tapi juga jangan kamu meludah sebelah kanan. Kalau Ibn Mas'ud dia letak luar solat pun tak boleh. Ada sahabat letak begitu. Syadidnya mereka pegang pada kata-kata Nabi ni, luar semayang pun tak boleh ludah ke arah kiblat atau sebelah kanan. Sahabat punya pegangan. Sebab itu kita bila sahabat punya pegangan, kita tak boleh kata dia tak betul, tak boleh. Sebab itu yang dia dapat daripada Nabi. Kita nak faham senang, sahabat ni punya cara, apa yang dia nampak Rasulullah buat itu dia pegang. Walaupun orang lain cerita, aku dengar dia tak pegang, apa yang dia nampak dia pegang. Sebab itu kita tengok kadang-kadang sahabat ni cerita lain. Sahabat ni kata Rasulullah kunut, yang dia rasa tak kunut. Kenapa? Sebab sahabat pegang apa yang dia nampak, apa yang dia dengar. Dia tak pegang. Aku dengar sahabat aku kata tak, dia pegang apa yang dia nampak, apa yang dia dengar. Bila Rasulullah kata tak boleh meludah ke arah kiblat, dia pegang kat dalam, kat luar tak boleh. Itu sahabat punya cara pegang. Sebab itu kita nak pegang cara sahabat pegang hadis boleh, tapi kena faham mereka macam mana. Dan tak boleh, haram bagi kita menemplak sahabat ni, tak, sahabat tak tahu ni tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah mereka pegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab kafarah buzaq fi masjid. Kafarah, denda bagi siapa yang meludah dalam masjid. Kita ada kafarah, kita ada bala. Kafarah ni denda dekat dunia, tak ada dekat akhirat. Kalau kita kata bala ni memang ditunjukkan, bala ditunjukkan hukuman kat dunia untuk kita dapat juga kat akhirat. Sebab ada hadis lain sebut, bila kamu dilanda sesuatu maka
maka Allah akan bagi kafarah untuk kamu di dunia. Kafarah tu untuk hilangkan dosa kita dekat ataupun denda dekat dunia ni untuk hilangkan dosa di akhirat. Jadi ulama ni Imam Bukhari susun dengan nama kafarah. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buzaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuhu dukunuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda meludah dalam masjid adalah sebuah dosa. Ni hukum dia. Dan kafarahnya adalah dengan menguburkannya. Cara macam mana nak hilangkan dosa? Kuburkan kita punya ludah. Atau bahasa lain disebut kita hilangkan, buang. Kalau dah terludah tu kita kena buang. Tapi sebab sekarang jaranglah kita lihat. Tapi kita kata mana nak tahu datangnya zaman orang-orang tak kerti bahasa. Betul tak? Bila orang tak nak ngaji, dia akan datang orang-orang yang jahil bercakap tentang agama dan mereka buat macam-macam dalam agama. Dulu ada satu masjid cerita. Kami Ustaz di negeri tertentu lah dia cerita. Kami punya raja muda datang masjid, dia kata apa? Saya tak nak tandas kasut, boleh tak? Dan dia masuk dengan masjid dengan kasutnya. Dahsyat dia. Apa dalaman, ada satu dalaman. Kata raja tu Ustaz, isteri satu raja tu lah, datang masuk masjid dengan kasutnya dalam masjid. Maksud sampai satu zaman orang yang betul-betul bodoh memegang jadi ketua, mereka jahil tentang hukum hakam. Itu jadi. Alhamdulillah. Okey. Bab azim al-imam nas fi itmam salah wa zikr al-qiblah. Ini bab kedua, bab lain. Dia kata menasihat imam atau peringatan imam kepada manusia berkenaan dengan menyempurnakan salat dan berzikir menghadap kiblat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati ha huna wallah ma yakhfa alayya khushu'ukum wala wuqu'ukum inni la arakum min wara'iz zahri. Kata Rasulullah, apakah kamu melihat atau terfikir bahawa wajahku sedang menghadap ke arah kiblat? Dan hal tarawna qiblati ini maksudnya kamu ingat aku wajah ke depan saja ikut kiblat dan Nabi. Wallah, demi Allah, tidaklah aku dapat menyaksikan kamu punya khusyuk dan rukuk kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu daripada belakang punggung. Ini kata ulama mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat dikata apa ni? Keluar daripada adat. Keluar daripada adat ni sama ada dia jadi mukjizat ataupun yang lain. Mukjizat ataupun dia jadikan sebagai untuk manusia awam ataupun disebut untuk karamah, semua keluar daripada adat. Untuk Nabi disebut sebagai mukjizat. Apa mukjizat Nabi? Dia boleh lihat daripada belakang seperti dia lihat di depan. Dan hadis lain disebut inni arakum min warai kama arakum, aku melihat kamu daripada belakangku semacam mana aku melihat kamu daripada depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat dengan jelas. Sebab itu ada ulama, ada yang mengatakan Rasulullah ni ada mata di punggungnya. Sebegitu. Tapi ramai yang tak setuju. Dia kata Rasulullah melihat dengan cara dia melihat yang diberi oleh Allah. Dia boleh nampak kita punya sujud dengan solat tu adakah khusyuk ataupun tidak. Itu disebut sebagai Nabi punya khususiat ataupun Nabi punya mukjizat. Ini juga ulama sebut antara kuasa Allah nak lihat gitu. Sebab itu bila ada orang disebut yang berpaham mutajassimah yang meletakkan jisim pada Allah ni, bila dia baca ayat Quran apa ni, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari ini orang ahli syurga dia bercahaya mukanya kerana melihat pada Allah Tuhan. Jadi dia kata Allah tu kalau kita kata tak ada arah, maka macam mana dia lihat Tuhan? Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah sebut hujah orang mujassimah dia kata Allah tu ada arahnya. Sebab itu ahli syurga tu boleh lihat Allah. Kalau lihat mestilah kat depan dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah sebut Allah boleh bagi lihat Nabi bukan daripada arah depan, daripada hadis ni. Jadi kita ahli syurga pun
Allah boleh bagi apa-apa nikmat seperti mana yang dibagi pada Nabi. Jadi kita tak boleh kata melihat Allah tu mesti daripada depan, tak. Kaedah dia begitu. Daripada dasar hadis ni. Sebab kita nak pegang bahawa Allah tu tidak mempunyai arah. Dia tidak mempunyai jasad dan tidak mempunyai arah. Sebab Rasulullah SAW hadis lain disebut, kamu lihat bulan ini, kata Nabi, ketika bulan penuh, dia kata sesungguhnya ahli syurga akan melihat Tuhannya seperti mereka melihat bulan ini, kata Rasulullah SAW. Adakah lihat macam tu? Tidak. Kita tak melihat macam bentuk, sebab mata melihat pada satu benda yang berbentuk. Tapi kita tak lihat dengan mata, kata ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita melihat dengan penglihatan yang Allah bagi lihat. Macam tu. Macam mana Rasulullah melihat ke belakang tanpa menggunakan mata, begitu juga ahli syurga boleh melihat tanpa menggunakan mata. Macam ni. Itu perkara ahli sunnah wal jamaah. Jadi kenapa Imam Bukhari letak hadis ni disebut untuk nak beritahu imam perlu beri peringatan kepada jemaah. Sawu sufufakum, betulkan saf kamu. Itu memang sunnah dia begitu. Sampai disebut dalam ahli fiqh, kalau imam ambil masa selepas iqamah nak tengok saf. Kalau saf tu panjang, dia tengok sampai hujung. Contohnya lah, macam orang Islam dulu dia pegang, sekali pegang dia bawa 20,000 orang. Jemaah sekali. Macam mana jemaah sekali? Separuh semayang satu grup, separuh pergi satu grup lain. Separuh tu dekat 20,000 orang. Saf dia memang panjang. Jadi kalau imam ambil masa nak jaga saf tu memang hak imam. Sebab itu antara tuntutan dalam sembahyang, imam kena jaga makmum. Rasulullah bukan saja jaga saf, Rasulullah jaga khusyuk dan juga rukuk. Nabi lagi kuat dia punya penjagaan. Tapi kita maksud memang imam kena jaga saf macam mana. Sebab itu kita kena tahu hukum saf. Saf ni kita kata makmum mesti samakan tumit belakang bagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi disebut dia bersamakan kaki depan. Dia punya saf kaki depan. Kita Syafi'i tumit belakang. Sebab itu kalau di Mekah tak payah bergaduh. Kadang-kadang dia orang ikut saf dia gitu. Kita ikut saf kita ikut tumit belakang. Dia tidak. Jadi tak apa, yang penting imam akan jaga. Satu kesalahan imam naik depan, Allahu Akbar tanpa melihat pada makmum. Dia satu adab imam yang salah. Dia kena tengok jemaah paling kurang kiri kanan. Okey. Itu antara adab imam lah sebenarnya. Ada berdasarkan mana? Berdasarkan hadis ni. Rasulullah nak sembahyang pun dia tengok imam dia, makmum dia. Itu kaedah dalam solat. Kemudian sebut hal yuqalu masjid Bani Fulan. Bolehkah kita letak nama masjid pada nama orang? Nama orang. Bolehkah letak nama kita buat masjid, letak nama kita. Masjid Ustaz Salihuddin. Begitu. Boleh ke begitu? Maksud begini. Imam Bukhari letakkan satu hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl allati udmirat minal hafya wa amaduha saniyatu wada'. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan ataupun bersama dalam perlumbaan kuda yang bermula daripada Hafiyah dan berakhir di Wada'. Wada' ni kawasan, kata ulama, Wada' ni, kalau kita kata Wada' ni peninggalan selamat tinggal kan. Hajatul Wada', haji yang selamat tinggal, ataupun kita kata tawaf wida', tawaf selamat tinggal. Dulu orang Arab bila dia nak hantar keluarga dia keluar daripada Madinah, dia akan hantar sampai ke Wada'. Di sana dia akan berbaik kat situ lah. Sebelum Wada'. Wasabaqa bainal khayl allati lam tudammara, dan dia bersama dalam lumba kuda yang tidak dijadikan untuk perlumbaan, Minas Sanah ila masjid Bani Zuraiq, daripada Saniyah sampai ke masjid Bani Zuraiq. Fainna Abdullah ibn Umar kana qiman sabab, dan Abdullah ibn Umar adalah seorang daripada orang yang mengikuti perlumbaan tersebut.
Yang pertama kita tengok Nabi SAW tak menghalang perlumbaan. Sebab sebelah hadis lain disebut alimu auladakum, ajar anak kamu 3 benda. Sibah, berenang, memanah dan juga berkuda. Itu adalah hadis itu. Jadi perlumbaan ni tak salah dalam Islam. Dia bahkan dikatakan Nabi menggalakkan lagi perlumbaan. Sebab kenapa dia menggalakkan benda-benda ni? Sebab benda ni berguna untuk pertahanan. Pertahanan untuk negara ada, dia perlu pada kuda, dia perlu pada memanah. Yang kedua, benda ini menguatkan tubuh badan. Jadi siapa yang rajin berkuda, rajin memanah, dia memang kuat tubuh badan. Sekarang kuda lain. Ada kuda lain lah. Itu masalah. Sebab sahabat dulu antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata antara pemanah terbaik. Macam mana boleh jadi pemanah terbaik? Dia boleh tarik tu kuat. Jadi memang pemanah perlu tubuh yang kuat. Macam begitu. Sebab itu dia ajarkan benda-benda. Cuma zaman sekarang masalah dia dijadikan kuda di tempat berjudi. Itu isu dia. Kalau saya di Sabah dulu, ada satu daerah Kota Belud. Bila sampai ke sana, MB tegur. Dia punya YB tegur. Kalau YB tegur, orang jabatan agama tegur saya. Dia jemputan ceramah untuk Maulid. Dia kata, Ustaz ceramah hari ni minta tolong jangan sebut tentang judi, tentang lumba kuda. Allah, macam mana kita Ustaz tak boleh sebut benda yang haram terang-terang betul. Sebab sini kawasan rumah orang berjudi, dah orang lumba kuda. Tak tahulah orang jaga agama tu punya otak kan. Boleh nak dia sebut begitu. Adalah dia orang jaga agama, dia lah tegur kita jangan sebut. Patut dia sebut, Ustaz sebut ni, dia tegur orang. Dia jangan sebut, nanti YB marah. Sensitif. Tapi tak apa kita sebut lah. Lepas tu itulah kali terakhir dipanggil lah. Tapi betul salah. Sebab di sana sebenarnya lumba kuda ni bagus, Nabi ajar. Dia ajar. Cuma dalam bab fiqh ada sebut sabab warami, hukum melontar dan hukum berlumba. Ada hukum dalam fiqh, bab khas. Asalnya kalau kita buat semua orang keluar duit, semua orang kena keluar duit, dan semua orang letak satu pertaruhan, siapa menang dapat pertaruhan, itu judi. Itu memang total haram. Total haram. Yang dihalalkan ada dipanggil muhallil. Muhallil ni yang menghalalkan permainan. Dalam ramai ni semua keluar duit. Lepas tu ustaz Akil yang tak perlu keluar duit. Dan dia pun layak. Kalau dia menang, dia layak dapat hadiah tu. Ustaz Akil dipanggil muhallil, yang menghalalkan permainan. Itu boleh. Itu permainan tak jadi judi. Termasuklah kita buat pertandingan bowling ke, main snooker, permainan tak jadi masalah Islam. Cuma bila ada yang kena, tak boleh. Main snooker okey, tapi patut siapa kalah bayar table. Itu judi. Sebab dia ada yang kena. Semua keluar duit, ada yang akan dapat untung. Jadi kita kata yang sebenarnya ada muhallil tu yang menghalalkan permainan. Kita buat pertandingan bowling, semua kena bayar, tapi ada seorang tak kena bayar. Tapi kalau dia menang, dia boleh dapat hadiah. Itu boleh. Seorang tak payah bayar. Seorang bayar atau lebih lah maksudnya. Yang lebih tu dipanggil muhallil. Dia ada bab hukum begitu. Sama juga kalau kita buat pertandingan mancing. Okey, semua kena bayar, kecuali ada satu grup ni yang akan masuk. Ini panggil muhallil. Dia tak jadi judi. Tapi kalau semua kena, semua kena bayar, dan duit menang, duit yuran ni akan jadi hadiah, itu judi. Itulah yang berlaku. Itu biasanya. Sama juga yang kira kacang dalam botol. Sama lah cerita. Biji betik. Lebih kurang lah. Semua bayar, masuk, sampai dapat, dia dapat. Itu judi. Buat kat masjid lah tu. Kira apa benda kira kacang dalam botol? Kan betul-betul kacang betul. Benda judi. Itu yang berkongsi duit tu tak boleh. Itu ada atau cara lain, ada seorang yang sponsor, tu lain. Saya tahu kita hari ni buat pertandingan pertandingan bowling, saya bagi hadiah. Lain tu ambil duit, kumpul duit untuk buat makan atau lain cerita. Hadiah yang penting saya bagi. Tu tak apa. Tu tak kira judi. Nak make sure lah benda ni, kita kena clear. Cabutan bertuah pun sama. Kalau semua kena bayar, dapat duit cabutan bertuah, itu judi. Kalau semua bayar, semua dapat hadiah.
Kalau tak, ataupun semua bayar, duit tu untuk apa tanya? Kalau duit tu tak ada judi. Kalau untuk Kalau- hadiah, tapi semua dapat hadiah tu. Kalau semua bayar tak apa, dia tak kira judi. Tak apa. Kalau kita semua bayar dan duit tu tak apa, ini untuk duit makan lah, tak apa, dia tak kira judi. Yang duit untuk sebutan bertuah ni, siapa yang dapat ada sponsor tu dia tak. Itu yang kita kena faham konsep judi lah. Dia agak takut benda tu nampak, tak nampak kita rasa benda tu betul kan. Ada saya tegur dulu satu grup, dia buat bowling, dia ajak saya, Ustaz, dia main bowling, bayar sampai kalah nanti, sebelum menang dia ambil hadiah. Saya tu judi tu. Ustaz tu pun sama. Ustaz tu hal dia. Yang saya tahu hukum saya begitu. Saya tak tahu lah hukum orang lain. Sebab kita kena jelas benda yang kita nak buat kan. Dia kaedah itu. Cuma dalam bab ni ulama bahas tentang boleh ke pertandingan, sebab ni pertandingan menggunakan binatang. Boleh ke pertandingan menggunakan akal? Macam kita kata pertandingan buat siapa jawab soalan dia akan menang. Jalan macam apa tu, Maybank ke apa tu lah. Dia buat itu kan. Itu ulama kata disandarkan pada hadis ni. Maksud selagi benda tu ada berbentuk pertarungan walaupun menggunakan akal, ulama kata diharuskan. Dengan syarat tidak ada unsur-unsur warak atau perjudian lah, atau penipuan. Itu yang kena jaga. Okey, itu kaedah dia. Kita kata bila berlaku benda tu, nak pastikan benda tu tak termasuk dalam perkara perjudian judi. Jadi apa sebenarnya Rasulullah, apa sebabnya Imam Bukhari letak hadis ni? Dia nak cerita tentang ni Masjid Bani Zuraik. Zaman Nabi pun dah letak nama orang pada masjid. Masjid tu mungkin sumbangan dia ataupun dia punya tanah, dan disandar kepada nama dia, tak jadi kesalahan. Macam kita surau kita letak nama orang, Masjid KK ke nama tak kisah, tak satu kesalahan pun. Ni dari daripada Imam Bukhari. Okey, bab qismah wa ta'liq qinwa fil masjid. Ini pembahagian barang ataupun gantungan stand dan kurma di masjid. Ni nak cerita tentang apa? Tentang peranan masjid ni sebenarnya cerita ni. Hadis panjang ni cerita tentang peranan masjid. Zaman Nabi, masjid dijadikan pelbagai program di dalam sana. Bukan sahaja tempat semayang. Walaupun perkataan asal masjid tu daripada sajadah, sujud, tempat semayang, tapi zaman Nabi dijadikan pelbagai perkara dalam masjid. Termasuk pembahagian harta, tempat orang letak harta untuk orang ramai, sedekah, semua di masjid. Zaman Nabi dijadikan masjid ni termasuk tempat memenjarakan orang. Zaman Nabi. Ada satu, siapa nama dia? Saya ingat nama satu orang Yahudi ditangkap dan Rasulullah kata ikat dia di masjid. Masjid jadi tempat penjara. Tapi sebab bagi zaman Nabi, dia punya hukuman tu untuk didik. Hukuman tu bukan hukuman punishment betul-betul nak seksa, tak, tapi untuk didik. Yang akhirnya bila dia kata dah 2-3 dah berapa lama dia di dalam penjara tu, dia kata Islamlah kamu. Tidak, kalau kau nak harta, aku ada harta yang banyak sebagai tebusan, kata pada dia hadapan Nabi. Usamah nama dia, Usamah. Dia kata, wahai Muhammad, kalau kau nak tebusan, aku ada harta banyak. Itu jadi tebusan. Kalau kau nak jatuhkan hukuman, kau jatuhkan hukuman tu, sebab aku mau orang bersalah. Akhirnya dia berkata, bebaskan dia. Keluar dari masjid, ambil wudu, masuk, terus mengucap syahadah hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tengok Nabi duduk di masjid, tengok Nabi mengajar solat, akhirnya dididik dengan agama. Itu zaman-zaman tahun itulah Nabi punya masjid. Cuma kita zaman sekarang ni masjid kena jaga tu. Memang kita nak buat macam-macam. Macam orang nak jadikan masjid tempat kahwin. Okey, memang sunnah ada, kita sunat berkahwin di tempat umum. Memang sunnah begitu. Dia buat akad nikah di masjid, termasuk perkara sunnah juga. Tapi yang kena jaga adab. Adab lah. Auratnya lagi. Ini dengan siap nak cium-cium kepala dalam masjid, tak payah. Tak payah cium kat bilik dah lah. Kita dah. Macam masjid kat Jalan Duta tu, dia tak nikah kat ruang tu, dia ada satu bilik. Cukup khas lah untuk akad nikah. Masih dalam kawasan lah. Okey lah, itu sebenarnya kita nak jaga kehormatan bagi orang-orang yang uzur. Sebab kalau masjid kampung ni, saya dulu saya sebut, siapa yang uzur minta keluar. Dan dengan baju ketatnya,
Kita imam pun pening kalau dia pakai baju ketat masuk masjid gitu kan. Jadi kita adab tu yang nak jaga. Tak salah di masjid ni. Sebab dulu ada orang bagi statement, sembahyang kat menikah kat masjid macam nikah kat gereja. Tak. Itu memang adab kita begitu, memang kita ajar sembahyang masjid. Tapi adab dia kena jaga. Pakaiannya, nak bergambar, berselfie. Kalau dah bukan muhrim tak boleh lah. Kan itu yang jaga. Orang kita lagi teruk. Bukan kat sini dibawa kat Masjidil Haram lagi. Dia buat filem kat Masjidil Haram lagi, bukannya rumah haram pun. Bayangkan punya tak beradab. Alhamdulillah. Okey. An Anas radhiyallahu anhu qala ati Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin min Bahrain. Dia kata daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW didatangi daripada harta daripada Bahrain. Harta daripada Bahrain ni dikatakan ketika dia minta Nabi selesaikan urusan di sana dan Nabi hantar utusan menjadi gubernur. Dia kata Abu Al-Hadrami, siapa nama dia? Abu A'la Al-A'la Al-Hadrami. Al-A'la Al-Hadrami ni dijadikan gubernur di Bahrain. Dia pergi dengan Abu Ubaidah Jarrah sebagai peneman, dan Abu A'la Hadrami ni pergi sana ambil jazirah, ambil jizyah ataupun dia punya tag lah, itu bahasa dia, cukai. Jadi dia bawa dengan banyak sekali daripada Bahrain. Faqala unsuruhu fil masjid. Maka Nabi kata bawakan benda ini dan bahagikannya di masjid. Wa kana aksar malin ata bihi Rasulullah SAW. Harta itu cukup banyak dibawa daripada Bahrain. Fa kharaja Rasulullah SAW ila salah wa lam yaltafit ilaih. Nak kata Nabi ni tak tertarik dengan harta. Dia pergi sembahyang, dia tak bertoleh pun dekat harta yang banyak menimbul dekat dalam masjid. Tak terjeling, yaltafit menjeling pun tak. Punya tak ada nilainya harta di sisi dia. Kita ni manusia biasa. Manusia biasa ni sebab harta ni tarikan. Rasulullah sebut dalam Quran, Zuyina linnas, dihiasi manusia meninisa di perempuan, wal banin wal qanatil muqantara. Anak lelaki, perempuan dan harta yang gudang-gudang tu memang tarikan dia. Sebab itu ada ulama letak hukum makruh lihat pada kenderaan yang cantik. Makruh. Saja tak, kalau kita beli tak apalah. Saja nak tengok memang tak boleh beli pun. Dia kata makruh sebab dia akan merosakkan kita punya hati. Masuk rumah mewah. Masuk rumah mewah ke sama lah. Dia akan rosak. Kalau kita ada keperluan tak apa, ada keperluan kita nak ni kemampuan tak apa. Kalau kita nak tahu tak apa. Kan? Kalau tu ni saja nak tengok tayar. memang kita pun, tapi memang tarikan kita. Saya tengok kereta masa di Sabah dulu, kereta apa? Rolls Royce yang masa tu PM datang Sabah. Dia naik kereta. Dia parking di APK Sabah. Jadi kita pergi tengok. Lawannya kita kata gambar betul dia kereta lawannya kita. Tapi memang tarikan betul harta. Memang cukup tertarik. Jiwa kita memang begitu. Tapi Nabi kata walam yaltafit ilaih, tak memandang pun harta yang berguna. Ini dihantar ni bukannya sikit tu kan, dengan keping-keping emas dihantar. Okey. Famakana yara ahadan illa a'tahu. Maka tidak ada yang melihatnya kemudian malaikat Rasulullah bagi pada setiap orang yang melihatnya. Izja al-Abbas, Ibn Abbas ni bapa saudara Nabi, Abbas bin Muttalib. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Maksudnya aku telah menebus diriku dan menebus Aqil. Aqil ni dia punya adik, Aqil bin Muttalib. Maksudnya harta dia dulu habis, nak tebus dua orang, diri dia dengan Aqil. Faqala Rasulullah khuz, ambillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Ibn Abbas ni dia nampak saudara. Tapi pak saudara panggil Rasulullah dengan jawatan, ya Rasulullah. Dia tak sebut ya Muhammad atau ya Bunai ke ya Ibni apa tak. Dia sebut ya Rasulullah. Maksudnya memang adab kita bila jumpa orang besar atau jumpa orang sesiapa, memang kita boleh sebut nama dengan jawatan dia. Kita jumpa YB sebut YB. Kita ikut sunnah Nabi, bukan boleh tak sebut itu.
Memang diajarkan begitu oleh sahabat Nabi, ya. Disebutkan jawatan. Okey, khus ambil fajasan fi thawbi, maka dia ambil dengan pakaiannya. Tsumma zahaba yuqilluhu falam yastati. Bila dah nak angkat tak mampu angkat. Nak terbanyak dia ambil sampai tak ada nak angkat. Banyak betul. Faqala ya Rasulullah, mur ba'dakum yarfa'u ilayya. Wahai Rasulullah, suruh orang tolong angkatkan untuk aku, kata Ibn Abbas. Rasulullah ni punya cara nak didik pak saudara dia kan. Dia telak, tak boleh nak suruh orang angkat. Dia nak ajar, kata ulama hadis, dia nak ajar pak saudara ni tentang qanaah, cukup dengan apa yang ada. Tapi dia tak marah. Rasulullah membangsa tidak marah. Kalau kita baca hadis tentang Nabi, isteri pun dia tak pernah marah. Isteri pun dia tak pernah marah. Dia kan pak saudara dia, cuma dia nak didik begitu. Dia tetap seorang angkat untuk aku, tak ada. Faqala farfa'hu anta alayya. Kalau macam tu engkau angkatkan padaku. Dia suruh Nabi tu angkat tu dia. Jadi dia salah makna dia. Itu saya tak tahu mana dia salah. Dan hantar bersedia untuk membantu. Dia suruh Nabi suruh angkat. Qala la, tak, Nabi tak boleh. Fanastara minhu, maka baru dia kurangkan. Summa tamalahu, baru dia bawa. Falqahu ala ka'ili, maka dia letakkan di tempat tempat pemergiannya, dia tempat dia nak bawa lah. Summa intalaqa, sebenarnya dia pergi. Nabi nak ajar, tak boleh sampai dia kurangkan sendiri dia punya duit. Kau terangkan itu buah kamu. Famazala Rasulullah SAW yutbi'uhu, dan Nabi memandangnya hingga basarahu hatta khafiya alaina, sampai Ibn Abbas tak kelihatan pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban min hirsi. Dan rasa heran kerana ketamakan Ibn Abbas. Sebab itu nak kata manusia, bayangkan sahabat Ibn Abbas ni orang yang dijadikan syurga, kan? Sahabat Nabi bila jumpa Ibn Abbas ni cium tangan dia. Sebab apa? Sebab mengambil keberkatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila bab dunia ni memang benda yang cukup mempersoda. Kita jangan, aku tak nak dunia. Ada bab kadang-kadang kita tak nak dunia, pakaian kita. Tapi bab ini nak dunia, nak cantik, dunia juga. Jadi kita sebenarnya dunia ni kita perlu, tapi ambil sehak kita. Kita mampu, kita buat. Kita tak, Islam tak ajar pun tolak dunia ni. Kalau kita baca sahabat kisah para imam kita, Imam Hanafi, dia memakai pakaian mewah selalu. Imam Malik bin Anas pakai pakaian mewah selalu. Pakaian dia cantik, pakaian mewah. Sebab tapi dunia tak ada hati pun. Macam mana dunia tak ada hati bila orang minta lagi ya? Dia nak kata dunia tak ada hati. Contoh kalau pergi di Hadramaut, ulama-ulama besar ada rumah besar-besar. Ulama besar, rumah besar-besar. Tapi pernah guru saya dulu kena tahan dekat sempadan. Dia bawa kereta tu, masa tu kereta apa? Tak ingat, kereta Harrier. Aku ingat kereta apa? Kereta mai yang harga kat RM500,000 tu lah. Orang tu tahan dia. Dia kata, kamu tak boleh lepas border ni, kecuali kamu bayar banyak ni. Dia minta rasuah. Dia kata, dia turun, semua turun kata, aku ambil lah kereta. Dia ambil kereta lain, kereta yang ikut polok yang ikut dia tu, dia naik kereta tu jalan. Tak ada terlintas pun nak guling ke bagi tu, ada tinggal. Ulama ajar begitu. Dunia ni kalau menyusahkan tinggal. Tapi sebenarnya benda tu mujahadah besar lah. Dia kan, kita dalam pada itu besar. Cakap memang mudah, tapi tak semudah nak cakap. Zuhud. Sebab itu ulama letak zuhud tu, zuhud qalbuka ma yubali ma fi yadika. Dia letak, dia biarkan. Apa buat zuhud dalam Islam? Tangan kamu, hati kamu tak terikat dengan apa dekat tangan kamu. Kat tangan kita ada apa? Ada handset, tapi hati kita tak terikat. Tu benar. Sebab itu kadang-kadang orang sebut, saya ni zuhud ni pakai baju semacam pink. Lepas tu tengok selipar hilang pun dia mengamuk. Siapa yang selipar aku? Zuhud macam mana? Selipar pun sayang lagi. Boleh cerita yang lain.
Itu yang berbohongan kita cakap. Tapi kita cakap Islam tu zuhur tu kita tolak benda tak. Maksudnya tak terikat. Tak ada dah hilang yang saatnya 5 hari 5 malam kita menangis tak. So begitu lah. Itu nak kata zuhur tu sunnah. Dan benda tu susah lah. Benda tu susah. Benda tu memang susah. Cuma kita kata itu yang diajar lah kita. Kita cuba tolak benda ni hak Tuhan. Sebab itu bila hilang barang, tu hak Tuhan. Bila barang kena ambil, mungkin tu rezeki yang aku tak halal lagi. Diajar didik begitu kita lah agama kan. Bila hilang nyawa, kita kata itu Allah lebih sayang daripada kita. Itu diajar lah agama. Itu sunnah. Biar hati kita tu sentiasa qanaah. Allah bagi yang terbaik untuk kita. Sebab itu ulama kata apa? Allah bagi, Allah dalam Quran, Allah bagi apa yang kamu perlu. Dia tak bagi apa yang kamu mahu kan. Nah, cerita saya awal tahun lagi. Awal tahun lagi tu kan banyak belanja sekolah kan. Di sekolah. Dah bayar-bayar. Tengok-tengok tak cukup 540 saya ingat kan. Tak ikut cukup 540. Macam mana nak cek 540? Malam tu saya ada maulid dekat Banting. Ada jemputan maulid di Banting. Masa maulid tu dia ada buat apa? Buat tahnik baby. Kita pun tahnikkan baby semua. Ada 2-3 baby saya tahnik. Lepas tu baby, ada mak bapak baby tu bagi saya ulu duit lah. Bagi dan sampul. Seorang bagi RM20. Ada RM40. 2 orang bagi. Sekali majlis tu, habis majlis, masjid tu bagi saya 500. Ngam-ngam RM540. Kata ya Allah, betul-betul RM540. Tak pernah saya berceramah orang bagi 500. Kali tu saya dapat 500. Betul-betul nak selesaikan masalah kita hari tu. Tapi saya kata apalah, aku tak cakap 1,500 gitu. Dapat lebih. Tapi dah Tuhan bagi ngam-ngam untuk kita sebenarnya. Itu yang kita perlu. Allahu Akbar. Okey, qama Rasulullah, fama qama Rasulullah. Maka Rasulullah tidak akan bangun wa samma minha dirham. Sampai tidak ada satu dirham pun terakhir yang dia sehingga kepingan wang terakhir dibahagikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bahagi sebahagi betul. Tak ada pun sisa untuk dia, tak ada. Sebab itu Nabi punya, sampai ada sahabat lain sebut, wahai Rasulullah, banyak kambing kau dapat, kau suka kambing tu, aku ambil semua. Nabi biasa tak ada langsung dia tinggal aku sekor pun tak ada, aku ambil semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hebatnya dia, hebatnya dia. Sebab itu bila isteri Nabi pernah minta tambahan wang belanja, Nabi sebut, adakah kamu nak Rasulnya ataupun kamu nak harta? Harta Rasulullah boleh bagi bila masa. Tapi untuk Rasul tu dia tak ada jumpa lelaki yang sebaik itu. Nabi didik isteri dia sampai tahap begitu. Kita ni tak ada lagi tu. Kita ni tak ada lagi tu. Bergaduh setiap hari. Tapi kita kata Rasulullah dia apa tak begitu. Nak hilangkan dunia dan jiwa isteri-isteri dia apa? Pilih Rasul ke kamu nak pilih harta? Harta boleh bagi kau harta yang banyak. Baik gitu. Allah. Masjid dalam rumah. Masjid ada kita baca dulu pada ni cerita masjid dalam rumah. Ni kita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di rumah dia. Sebab dia nak jadikan satu tempat ibadah dalam rumah. Ni cerita yang lepas. Ni antara kita yang zaman sekarang boleh buat lah. Sebab Nabi, kebanyakan sahabat Nabi dia ada tempat ibadah khusus. Dia akan duduk di sana, di situ tempat ibadah. Antara tempat ibadah dia orang ni biasanya dia akan suruh Nabi yang solat di situ. Bayangkan ambil berkatnya. Kita boleh buat benda sama. Ada ulama datang tempat kita, singgah rumah kita, suruh dia sembahyang tempat kita, tempat tertentu. Jadi kan tempat ibadah. Kalau ulama putus sosok kita pun ada kan. Ajak buat tahlil, buat sembahyang sunat dalam rumah tu. Tempat tu dijadikan tempat ibadah kita. Ni kita cerita minggu depan. Pada hadis panjang. Dia cerita macam-macam, cerita tentang halangan untuk menunaikan solat yang mana boleh meninggalkan solat jemaah sebab halangan-halangan. InsyaAllah nanti kita semua. Wallahu a'lam. Ada soalan? Rumah besar boleh besar mana tu? Rumah macam ni. Situlah tempat TV, situlah tempat boleh. Cuma kita lah, kita adakan satu tempat lah. Kalau ada sedang mara kita datang.
kita suruh dia sembahyang kat situ. Sebab setiap tetamu datang dengan rahmat, tak kira dia siapa pun sebenarnya. Tak kira siapa pun. Jadi kita biasa tetamu datang, sembahyang kat situ. Dia jadikan tempat kita ni ibadah. Gitu betul tak? Cuma kadang-kadang kita selesa sembahyang kat dalam bilik. Kan tak je salah, bukan kita kesalahan. Cuma ada tempat khas untuk kita solat. Itu yang dibuat oleh para sahabat lah. Dia bukan saya solat di situ, dia buat khatam Quran di situ. Dia buat ibadah-ibadah sunat di situ, dia zikir kat situ. Maksudnya begitu. Jadi itu antara sunnah yang dibuat oleh para sahabat. Allahu a'lam. Ada soalan? Dia macam menunjuk dia kan. Ya, Kalau kalau nak tak boleh. Mana menunjuk ke arah kiblat, menunjuk kaki. Menunjuk kaki. Tidur. Sama kan? Menunjuk. Dia masalah menunjuk kaki sebenarnya. Kalau orang sakit, dia sunnah kaki dia menunjuk ke kiblat. Orang sakit. Nak kata gitu. Sebab apa? Nak mudahkan dia solat. Dia tidak ada larangan menunjuklah kaki. Yang tidur ni, yang antara larangan waktu tidur adalah kita tidur dalam keadaan menangkuk. Itu adalah larangan. Menerap. Menerap. Itu memang ada larangan. Macam dulu dalam masjid kan. Tapi menunjuk ke arah kiblat sebenarnya tidak ada larangan. Cuma kalau benda itu kita tengok dalam keadaan tidak beradab, kita buat ke atas dasar apa? Sebab kita orang Melayu menunjuk ni ke arah tempat tu kita tak beradab. Kan kita menunjuk depan orang tua. Jadi bila kita kata nak muliakan kiblat, kita menunjuk ke arah kiblat, dan bagi adat kita dia buat benda yang tak beradab begitu. Macam orang selalu tidur dekat dalam masjid. Selalu kan dia memang ada adab ke tak nak melintang ke. Dia sunah dalam masjid. Satu, nak tidur dalam masjid, dia sunah dia sebelah kanan kita ikut kiblat kan. Kita sebab kita akan mengingat sebelah kanan, jadi kita punya dada ni akan menghadap ke kiblat. Sunah dia begitu. Kalau solat jenazah, macam paling jenazah. ya. Tapi jenazah tak juga, sebab kalau perempuan sebelah kanan, kaki. Tapi kita ni memang kita sebelah Syekhul Aiman ni sebelah kiblat. Jadi kalau kita nak susun dalam bilik pun sebenarnya, cuba buat susunan yang sama. Kita susun kat bilik, nak buat katil, sebelah kanan kita ni kiblat. Sebaiknya dia tidak, kalau dalam bilik kecil kita nak buat datu itu. Tapi kalau kita kata ada ruang, kita boleh buat, itu yang terbaik. Pusing boleh. Itu sunnah. Tapi lepas tu kalau tidur di masjid, satu yang dijaga adalah air liur, dipanggil air liur basi. Air liur tu dia tak jadi najis, tapi air liur basi ni najis kata kita dalam kitab. Sebab air liur basi ni benda yang keluar daripada perut. Dia keluar perut, dia keluar dengan warna kuning. Dia memang air liur basi tu memang najis, sebab dia dibawa dalam. Lepas tu kalau dalam masjid, kita tak ada larangan tidur di masjid. Sahabat tidur di masjid, tak ada larangan. Cuma yang kita jaga tu, sebab dia bila jatuh ke tempat solat, tempat tu jadi najis, kena bersihkan pula. Dia itu. Jadi kalau kita tahu kita jenis air liur pun menyembuh, tak apalah. Ada orang dia memang menyembuh tidur kan, tak apalah, itu style dia tidur. Tapi bukan air liur basi, tak apa. Air liur basi ni yang bahaya, yang kena jaga. Itu maksud dia. Dan terbaik posisi dia itu sebelah kanan. Dan sunnah kita tidur, kita impit sebelah kanan, sebab kita punya jantung tu akan dalam keadaan cantik. Kalau sebelah kiri, kita akan impit kita punya jantung. Dan bukan sunnah kita Nabi SAW. Yang larangan solat tidur hanya dikatakan kita tidur jangan menyerang. Itu memang tak ada larangan. Terlentang tak? Terlentang pun ada ulama kata makruh. Terlentang dia kata makruh. Tapi sebab sahabat Nabi suka tidur di masjid. Dia di masjid. Biasa dia orang bayi-bayi di masjid. Jadi bukan satu masalah isu kaki menunjuk ke kiblat, bukan isu hukumnya, bukan isu adab setempat juga. Nak kasih tidur masjid lah. Tapi sebab zaman sekarang banyak perkara yang jadikan orang was-was. Solat ni boleh. Dia masuk ofis lambat. Sunnah Nabi berkuda memanah dengan memanah dengan berenang tu. Jadi kalau benda ni sekarang ni kita dah tak pakai kan, tapi di akhir zaman nanti benda tu
Dia guna dengan body ke? Dia sebenarnya satu saya kata satu untuk pegangan, yang kedua untuk kuatan tubuh. Jadi kalau kita buat tu atas dasar menguatkan tubuh memang sunat. Berkuda ni memang empat sifat, tapi bila dia laju dia perlu kuatan sebenarnya. Memanah ni memang tangan kena kuat kan. Kerana kita dipanggil, kalau kita memanah ni beza kita memanah dengan barat punya memanah. Kita punya memanah ni kita ngepek. Kalau kita tengok dipanggil panah yang dia ajar dengan Arab, dia kepek. Dia tak, kalau barat dia buat gitu. Dia tarik tali gitu. Tapi kalau kita punya panah orang ni dia biasa kepek dulu tarik. Kuat kan? Memang kuat. Tapi kelebihan orang yang begini, dia boleh panah lebih banyak daripada orang yang begini. Sebab yang macam tu dia dah nampak panah tu dia dah masuk ke tali tu. Tu yang orang tarik tali tu. Jadi yang tu sebenarnya kalau orang naik berkuda dia tak sesuai kita. Betul. Jadi orang kalau mana Islam ni dia tentera Islam ni dia memang begitu. Jadi maksud tangan ni memang kuat betul. Tangan ni kuat, jari kuat, dia tarik. Dia memang menarik sebenarnya. Benda tu memang untuk kekuatan tubuh lah. Lepas tu dia mengajar kita ketajaman fokus. Ada satu kajian dia buat tentang orang Yahudi. Orang Yahudi perempuan dia bila mengandung dia akan antara yang dia ajar perempuan mengandung dia adalah main panah ataupun main dart. Sebab dia nak ajar ke fokus dia untuk perempuan mengandung dia, untuk anak. Orang Yahudi ni ada saya jumpa satu profesor baru ni. Dia duduk di US lama. Dia sampai nak kaji orang Yahudi ni, dia berkapal dengan orang Yahudi. Dia kata saya tinggal kat rumah dia 8 hari ke dia cakap. 8 hari. Tapi dia buat apa tak tahu, cuma dia kata dia tinggal keluarga dia 8 hari, keluarga Yahudi. Dia tengok lifestyle orang Yahudi. Dia kata Yahudi ni tu kan yang cerdik. Yahudi ni bukan bangsa yang cerdik tak. Cuma siapa yang cerdik dia akan war-warkan cara dia. Sampai kita mindset Yahudi ni pandai tak? Siapa yang pandai tu yang di tengah. Kita siapa yang pandai tu yang kita nak injak-injak tapi gitu style itu masalah kita. Kan? Tapi Yahudi ni siapa yang pandai tu yang ditunjuk-tunjukkan betul. Sebab itu bila Zakir Naik boleh hafal Bible, tak ada orang Yahudi boleh jalan sebab tak ada yang cerdik tu. Itu sebenarnya. Tapi cuma orang Yahudi suka ke depan. Lepas tu dia nak dapatkan anak yang ada kualiti tu antara dia buat sunnah. Antaranya dia kata bila mengandung dia akan mainkan panah ataupun dia main dart. Lepas tu dia akan makan kacang, dia akan buang daging, dia akan minum susu kambing, dia tak minum susu lembu. Antara sebagian dia guna sunnah. Betul yang kita cakap, rupanya dia guna sunnah. Kita yang tinggalkan sunnah. Kita semua sibuk minum lembu susu, dia lembu susu, dia tak minum lembu susu. Susu lembu kan. Minum susu kambing pada tinggi naik. Dia tu makanan-makanan. Itu cara dia. Maksudnya benda tu kelebihan antara main panah dia fokus. Anak memang bagus main panah. Tapi kat sini kadang-kadang tak tahan dahaga dia kan. Kita ikut kursus tu. Itulah. Abang saya buat panah. Dia buat panah, dia buat bu. Saya beli kat dia beberapa ratus. Boleh lah buat mainan anak, main-main kat rumah. Kita nak ajar dia biasa. Kalau nak kita tanya Ustaz Zamri lah. Ustaz Zamri di kampung tu. Boleh, kita sebenarnya kita cuba hidupkan sunnah tu balik. Sebab dia bukan sekadar untuk pertahanan diri tak sebenarnya. Dia memang untuk tubuh kita. Baguslah. Untuk otak dia. Allah Allah. Terus Saleh. Pada 9 tahun. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu apa yang daripada Allah yang kurang daripada saya. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma farqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah.